Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya ingin membentangkan tajuk kajian kami yang bertajuk Tahap Pengurusan Kewangan di kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana di daerah Ketereh. Okey, pengenalan. Bank Negara Malaysia melaporkan melalui Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2018 hasil dari kaji selidik yang disertai 1,529 PKS yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM mendapati faktor penolakan permohonan pembiayaan PKS disebabkan dokumen tidak mencukupi, aliran tunai tidak memuaskan bagi menampung pembayaran balik dan pelan perniagaan tidak berdaya maju. Ini diambil daripada Berita Harian Mac 2019. Pelbagai kemudahan, peluang dan galakan dari pelbagai pihak, PKS dijangka akan terus menjadi pembangkit ekonomi yang paling utama kepada negara. Justru itu, usahawan PKS seharusnya mengambil peluang yang telah disediakan kerana ianya adalah jalan untuk membina tapak dan mencapai kejayaan serta keuntungan. Okey, seterusnya pernyataan masalah. PKS seharusnya menjadikan pengurusan kewangan sebagai tumpuan utama dalam memastikan daya saing yang kukuh dalam pasaran. Kebanyakan PKS, terutamanya dalam kalangan firma-firma kecil, gagal mendapatkan pembiayaan semata-mata kerana penyimpanan rekod mereka yang lemah. Okey, menurut kajian oleh Nurul Huda dan Ramli 2009, kebanyakan usahawan PKS tidak mengemaskini rekod transaksi jual beli dan tidak menggunakan khidmat juraaudit. Begitu juga mengikut laporan laman rasmi SME Corp, perniagaan yang muflis adalah kerana gagal mengurus kewangan dengan baik. Malah ada yang tidak dapat membezakan antara kewangan peribadi dan perniagaan, menyebabkan modal perniagaan hilang begitu sahaja dan akhirnya perniagaan terpaksa ditutup. Begitu juga menurut Kalsum 2003, sama ada usahawan atau bakal usahawan perlulah mempunyai ilmu dan pengetahuan berkait dengan aspek pengurusan kewangan yang lengkap bagi mengurangkan risiko kegagalan mereka. Menurut Sabri Hussein 2005, sesebuah perniagaan itu akan dapat bersaing dan berkembang ke tahap yang lebih membanggakan sekiranya fungsi-fungsi pengurusan kewangan dapat dikendalikan dengan baik dan bersistematik. Berdasarkan kepada permasalahan ini, satu kajian dijalankan untuk mengkaji tahap pengurusan kewangan berdasarkan objektif-objektif yang dikemukakan, iaitu perekodan transaksi urus niaga mengikut format yang betul, penentuan pengiraan belanjawan perniagaan mereka dan proses pembuatan keputusan dalam pengurusan kewangan. Okey, objektif kajian. Berikut merupakan objektif kajian ini dilakukan. Pertama, mengenal pasti tahap pengurusan kewangan di kalangan usahawan PKS dalam perekodan transaksi urus niaga mengikut format yang betul. Kedua, mengenal pasti tahap pengurusan kewangan di kalangan usahawan PKS dalam penentuan pengiraan belanjawan perniagaan. Dan ketiga, mengenal pasti tahap pengurusan kewangan di kalangan usahawan PKS dalam proses pembuatan keputusan. Okey, kajian literature 2.1, perusahaan kecil dan sederhana. Definisi PKS juga boleh didefinisikan berdasarkan saiz operasi, iaitu perusahaan mikro dalam semua sektor, iaitu jualan tahunan kurang daripada 300,000 atau bilangan pekerja sepenuh masa kurang dari 5 orang menurut laman web rasmi SME Corp Malaysia. Usahawan ialah individu yang mengambil risiko semasa memulakan perniagaan atau perusahaan menurut Farhana Muhammad Rusli 2013. Menurut Zaimah R dan Sazwani 2017, seorang usahawan ialah individu yang berusaha untuk membuat sesuatu yang baru, iaitu kreatif, merancang dan mencipta sesuatu yang lebih baik, iaitu inovatif, mengatur serta mewujudkan pasaran dan sanggup mengambil risiko. 2.3, pengurusan kewangan. Laporan tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana 2006 melaporkan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha PKS adalah pengurusan hutang.
Menurut kajian daripada Ahmad Raflis Cik Omar, Siti Zahara Buyung dan Muhammad Saladin Abdul Rasul 2007, selain dari fungsi asas bagi penentuan jangka hayat sesebuah entiti pengeluaran, produk atau perkhidmatan pengurusan kewangan, ianya juga bergantung fungsi sokongan utama iaitu perakaunan. Menurut Sian dan Robert 2009, didapati umumnya PKS menghadapi pelbagai kekangan seperti kegagalan merancang aliran tunai masa hadapan, mengabaikan kepentingan latihan terutama aspek perakaunan dan pengurusan dan pembuatan keputusan berasaskan sumber rujukan yang tepat. Seterusnya, belanjawan yang efektif dapat menjamin pencapaian matlamat organisasi melalui peranannya sebagai kawalan perusahaan formal, menurut Albert DeWitt and Dijkman 2008. Menurut kajian Faizal M. Sumarjo, Amiruddin Saleh dan Puji Muljono 2014, mendapati keupayaan usahawan dalam mengawal perlakuan mereka boleh dicerminkan melalui pengetahuan usahawan tentang perniagaan dan membuat keputusan berdasarkan permintaan pembeli, adanya modal perniagaan dan bahan mentah, norma masyarakat dan risiko dalam perniagaan. Selain itu, menurut kajian daripada Sazlin Arif 2009, berbagai faktor dikehendaki untuk mencapai kejayaan di dalam perniagaan, antaranya kemahiran pengurusan, pekerja yang cekap, sumber kewangan yang kukuh, produk dan perkhidmatan yang baik dan yang paling utama ialah pelanggan yang ramai dan setia. Okey, metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah kaedah kuantitatif iaitu berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik. Hasil soal selidik yang dijawab oleh responden dan dianalisis menggunakan frekuensi analisis deskriptif. Okey, Raja 1 ini menunjukkan model kerangka kajian yang diadaptasi oleh Philip Kotler 2016. Melalui Raja 1, pemboleh ubah bersandar di dalam kajian ini ialah tahap pengurusan kewangan usahawan PKS. Pemboleh ubah ini mempengaruhi pemboleh ubah tidak bersandar iaitu perekodan transaksi, penentuan belanjawan dan pembuatan keputusan. Okey, seterusnya instrumen kajian. Bahagian A terdiri daripada 5 item yang memperihalkan maklumat berkaitan latar belakang responden, antaranya jantina, umur, jenis perniagaan, tempoh perniagaan dan tahap pendidikan. Bahagian B terdiri daripada 15 soalan dan dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu 5 bahagian mengenai perekodan urus niaga, 5 soalan mengenai penentuan pengiraan belanjawan dan 5 soalan lagi berkaitan proses pembuatan keputusan. Di bahagian B, responden akan menjawab dengan menggunakan 5 skala Likert dan perlu memilih satu jawapan sahaja bagi setiap item. Okey, kajian rintis. Dalam kajian rintis yang dijalankan, selama 15 orang usahawan di sekitar Ketereh telah dipilih secara rawak sebagai responden. Semua jawapan dikumpul dan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package of Social Science iaitu SPSS for Windows. Ujian perkali alfa krombat iaitu 0.655 telah diperolehi. Ini bermakna perkali kebolehpercayaan boleh diterima kerana melebihi 0.6. Okey, hasil kajian dan perbincangan daripada hasil ini menunjukkan responden lelaki iaitu sebanyak 26% dan perempuan 74%. Okey, umur responden adalah majoriti berumur antara 31 hingga 49 tahun sebanyak 36%. Jenis-jenis perniagaan adalah jenis-jenis perniagaan yang peruncitan adalah sebanyak 26%, kios makanan dan minuman 24%, pakaian 22% dan lain-lain perniagaan sebanyak 28%. Okay, tempoh perniagaan 5 tahun ke bawah iaitu 50%, 6 sehingga 10%, 6 sehingga 10 tahun iaitu sebanyak 32%, 11 hingga 20 tahun iaitu sebanyak 14% dan 21 tahun ke atas sebanyak 4%. Tahap pendidikan pula adalah secara majoriti adalah berkelulusan SPM iaitu sebanyak 54%, STPM atau diploma sebanyak 30%, ijazah ke atas sebanyak 12% dan PMR ke bawah sebanyak 4%. Okay, seterusnya kita tengok kepada analisis pemboleh ubah kemampuan pembuatan keputusan.
Okey, secara keseluruhannya nilai min purata adalah 3.072. Kesimpulannya dapat dinyatakan bahawa segelintir usahawan PKS mempunyai kemampuan dalam merekod transaksi urus niaga secara sistematik adalah di tahap sederhana. Ini menunjukkan usahawan masih kurang prihatin terhadap kepentingan merekod segala urusan perniagaan, terutamanya aspek keuangan. Seterusnya kita akan tengok jadual 4. Okey. Dapat disimpulkan di sini bahawa tahap pengurusan kewangan untuk menyediakan belanjawan bagi usahawan di sekitar daerah ketera adalah di tahap sederhana dengan nilai min purata adalah 2.92. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa secara keseluruhannya nilai min purata adalah 2.928 dan ini menunjukkan tahap kemampuan usahawan dalam membuat keputusan untuk perniagaan mereka masih berada di tahap sederhana. Okey, kesimpulan, hasil dari kajian ini pengurusan kewangan berada pada tahap yang sederhana dengan mencapai skor min purata iaitu 3.072, 2.92 dan 2.928. Amalan pengurusan kewangan yang berkesan akan membantu dalam usaha memantau, menilai dan memberi petunjuk amaran dengan segera terhadap sebarang kesan kewangan sebelum masalah menjadi kritikal. Dan last sekali, walaupun dapatan kajian ini menunjukkan tahap pengurusan kewangan masih berada di tahap yang rendah, tetapi masih boleh ditingkatkan lagi kesedaran usahawan-usahawan tersebut. Okey, seterusnya antara program yang boleh dilaksanakan adalah kursus dan latihan dan yang berterusan berkaitan perekodan dan pelaporan kewangan untuk usahawan dalam bentuk yang ringkas dan mudah difahami. Para usahawan yang juga digalakkan untuk merebut segala peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan bagi meningkatkan lagi tahap pengurusan kewangan dan seterusnya memajukan lagi perniagaan mereka pada masa hadapan. Keupayaan pengurusan kewangan, pekerja, kualiti dan pemasaran adalah penting untuk dikuasai oleh usahawan PKS untuk memastikan kesinambungan perniagaan dan keupayaan menghadapi cabaran. Okey, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.